Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Afizi Azaman. Seperti biasa kami akan bawakan kepada anda perkembangan terkini apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam dalam dan juga luar negara. Dan pastinya kita nak mulakan dengan perkembangan kes jangkitan COVID-19 di negara kita ini, di mana semalam Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Dr. Nur Hisham Abdullah ada mengeluarkan kenyataan berhubung dengan perkembangan terkini. Saya kira ini satu perkembangan yang agak membimbangkan kerana kita masih lagi dalam jumlah jangkitan kes COVID-19 dua digit, di mana semalam kita mencatatkan 21 kes baharu COVID-19, di mana 6 merupakan kes import dan 15 kes tempatan. Hafizi. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat angka jangkitan seperti yang Hakim laporkan sebentar saja tadi, dan kita nak melihat juga kepada satu kluster baru yang telah pun muncul. Kalau kita lihat sejak daripada kebelakangan ini, banyak sekali kluster-kluster baru yang setiap hari Ketua Pengarah Kesihatan nyatakan kepada kita, dan seperti yang anda saksikan sekarang ini, kes positif COVID-19 secara keseluruhannya mencapai angka 8,800 kes. Dan terdapat pertambahan 2 pesakit yang telah pun sembuh semalam, menjadikan keseluruhan yang telah pun sembuh 8,555 kes, dan jumlah kematian kekal sebanyak 123 kerana tiada kematian direkodkan semalam. Dan kalau kita lihat kluster baru yang saya sebutkan itu adalah berkaitan dengan sebuah pusat jagaan warga emas di Kluang Johor. Kes positif COVID-19 di negara ini menunjukkan peningkatan 2 digit, dan ia adalah satu perkara yang membimbangkan kerana kluster-kluster baru telah pun muncul. Hakim, kalau kita lihat sedikit, saya nak bawakan sedikit perbincangan kepada dalam yang dibincangkan di dalam media sosial pagi ini. Sebenarnya daripada semalam lagi telah pun tular di media sosial gambar seorang wanita yang masih lagi memakai gelang tangan yang diberikan oleh KKM, menyatakan bahawa dia masih lagi dalam tempoh kuarantin, tetapi dia telah pun keluar untuk pergi makan. Dan pada pagi ini saya menerima satu lagi keping gambar berkaitan dengan gelang tangan yang dibuka pada tarikh dan juga hari yang sama dia ataupun individu tertentu telah pun diberikan gelang tangan tersebut, dan ia dicampakkan di mana di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA mungkin sejurus ketibaan dia diberikan gelang, dan kemudian dia telah pun membuka gelang tersebut dan melontarkannya di lantai dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang menjadi kebimbangan buat rakyat Malaysia dan juga KKM, MKN, kerana SOP tidak dipetuhi oleh mereka yang pulang ke rakyat Malaysia yang pulang ke negara ini, dan juga warga asing yang dibenarkan untuk memasuki negara ini atas urusan-urusan ataupun urusan perniagaan ataupun urusan kekeluargaan dan sebagainya. Hakim. Dan kita lihat sebenarnya kalau ikutkan gambar yang tular tu, saya pasti kita semua lihat gambar tu juga di media sosial. Sepatutnya SOP yang terbaru yang kerajaan tetapkan adalah mana-mana individu yang pulang, yang kembali ke Malaysia daripada luar negara sama ada yang pelajar ataupun mereka yang terkandas, mereka perlu melalui proses saringan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ataupun di mana-mana pintu masuk negara. Prosesnya adalah mereka perlu buat pemeriksaan 3 hari sebelum berlepas. Kemudian sampai di lapangan terbang, mereka perlu diperiksa sekali lagi. So mana-mana yang negatif, maksudnya tiada COVID-19, mereka perlu dibenarkan pulang ke rumah dan menjalani kuarantin di rumah. Betul. Dan positif seperti biasa akan terus dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk mendapat rawatan. Tapi ini soal kesedaran dan kebertanggungjawaban untuk kita bukan sahaja melindungi diri, kerana melindungi individu lain yang berada di sekeliling kita. Jadi persoalan mengenai apa yang kami bincangkan tadi adalah, ada tak keperluan kerajaan mengenakan ataupun menguatkan lagi arahan supaya mereka yang baru pulang saja ke negara ini ataupun warga asing yang tiba di negara ini diperintahkan untuk menjalani kuarantin wajib di tempat-tempat tertentu, di kawasan-kawasan tertentu yang diperuntukkan nanti yang boleh kita fikirkan. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak lihat juga kepada setelah berapa lama kita tak dengar suara Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang seringkali ketika PKP dilaksanakan, PKPB, kemudian masuk fasa PKPP, selepas ini kita nak kena PKPK sendiri. Jadi kita nak lihat kepada perutusan khas Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, yang mana kalau kita lihat kerajaan akan mempertimbangkan memakai pelitup muka
Kalau kita lihat terdapat jangkitan baru, kluster baru, angka jangkitan telah pun meningkat kepada 2 digit, dan semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan beliau bimbang. Abah bimbang lah dalam arti kata lain mengenai perkembangan COVID-19 dalam negara ini. Yang mana kalau kita, Hakim mungkin ada perinciannya, Hakim? Okey, semalam Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khasnya menyatakan beberapa perkara, antaranya berkenaan dengan keadaan semasa kita ketika ini, di mana kita dapat melihat keadaan terutamanya ekonomi, aktiviti-aktiviti sosial, sektor-sektor sosial, pendidikan, rekreasi, sukan, semua sudah mula dibuka. Ini menunjukkan satu perkara yang baik. Tapi dalam masa sama, kita tidak boleh alfa dan juga leka, dan disebabkan itulah Perdana Menteri mungkin mempertimbangkan untuk mewajibkan pemakaian topeng muka di tempat-tempat awam. Ini kita lihat juga dilakukan di beberapa negara lain seperti di Australia contohnya, di Hong Kong, di UK prosesnya. Perancis hari ini sudah bermula, ya. Dan tapi kita nak melihat ini dari banyak sudut, maksudnya dari segi punca kuasa perundangannya macam mana, dan di lokasi mana kita perlu pakai topeng muka. Adakah kita perlu pakai topeng muka ketika kita keluar rumah, kemudian berada di tempat awam, di pedestrian walk ataupun di laluan pejalan kaki, tapi apabila kita masuk di restoran, kita makan, kita buka pula topeng. Jadi macam mana? Itu antara pertimbangan yang perlu difikirkan. Satu lagi perkara adalah sama ada mereka yang dalam kategori B40 dan dalam kategori miskin sama ada mampu untuk mendapat topeng. Kalau kita lihat sebelum ni ada kerajaan berjaya membawa masuk topeng pelitup muka daripada kita menerima banyaklah daripada negara-negara luar, China, Arab Saudi dan sebagainya, topeng muka, pelitup muka itu. Tetapi saya difahamkan 4 diedarkan kepada setiap rumah, dan ada juga di media sosial saya lihat komen-komen yang menyatakan bahawa ada daripada mereka yang masih lagi tidak mendapat topeng muka itu, pelitup muka. Jadi mungkin ini perkara-perkara yang boleh kita pertimbangkan, dan untuk membeli pelitup muka dalam sekiranya diwajibkan, kita perlu memakainya selalu, dan sudah tentu pelitup muka kita tak boleh nak pakai banyak-banyak kali. Kalau selalu macam saya buat recycle 2-3 kali macam tu je, lepas tu dah tak pakai dah. Jadi ini perkara yang boleh kita tengok. Yang penting adalah kita bagaimana kerajaan ataupun kita memastikan bahawa bekalan ataupun stok topeng muka, pelitup muka itu mencukupi sebelum kita mewajibkan. Itu antara cabaran yang perlu ditangani oleh kerajaan sebelum mereka membuat keputusan sama ada nak wajibkan ataupun tidak. Dan bagi kita pengguna, yang paling penting, kita ingat beberapa bulan lepas, jangan ada panic buying, beli tak mengikut keperluan. Dan satu lagi, Hakim, satu lagi yang sering kali menjadi kebimbangan kita dan juga kesnya telah meningkat adalah penjualan topeng muka palsu, tiruan, harga dinaikkan. Jadi kepada peniaga-peniaga di luar sana, ini adalah masa untuk kita jaga kita dan bukan masa untuk kita cekik kita. Jadi ini mungkin jangan ambil kesempatan kita, kalau tak salah harga pelitup muka sekarang RM1 5 kupang, RM1.50. 5 kupang pun boleh. Tapi kalau kita lihat sekarang ni keadaannya, kemudahan untuk kita mendapatkan topeng muka tu sudah lebih baik lah. Kalau dulu susah kita nak cari, sekarang ni di aplikasi beli belah atas talian, dalam talian seperti Shopee dan Lazada pun sudah ada jual topeng muka. Tapi kita kena pastikan bahawa topeng muka tu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, iaitu orang kata apa, 3-ply ataupun surgical mask, bukan topeng yang hanya sekadar fancy. Fancy tu bolehlah, kenalah bergaya juga kan. Tak ada masalah, yang penting kena ada filter tu mencukupi. Dan ini juga membawa kepada saranan yang dinyatakan oleh pakar epidemiologi, Datuk Dr. Awang Bugibah, menyatakan bahawa mereka mungkin bercadang untuk membuka semula pusat kuarantin wajib. Melihat kepada keadaan semasa ini, Perdana Menteri juga mempertimbangkan mungkin membuka pusat kuarantin dan selain mewajibkan pemakaian topeng muka. Kerana apa, sebelum ni kita lihat memang kita mewajibkan pemakaian topeng muka ataupun kuarantin wajib, kuarantin wajib kepada mereka di luar sana, tapi sekarang ni sudah ada home quarantine. Tapi kalau nak home quarantine sendiri di rumah pun bukan semua orang ada kemudahan ataupun kelebihan. Mungkin tinggal di rumah 2 bilik, kemudian bilik untuk ibu bapa, untuk adik-beradik lain sesak. Jadi itu yang dicadangkan oleh Profesor Datuk Dr. Awang Bugibah Awang Mahmud, yang berkata langkah itu penting dalam kita nak memastikan bahawa penularan jangkitan ini boleh dikawal, selain usaha kita untuk memutuskan rantaian
wabak berkenaan. Jadi dia ada 2 ataupun 3 perkara yang kita tekankan di sini. Adalah satu, pemakaian topeng muka, penjagaan kesihatan diri. Yang kedua, disiplin untuk kuarantin, dan untuk memudahkannya mewujudkan pusat kuarantin wajib yang kita dah buka dulu, tapi bila keadaan dah semakin baik kita tutup balik. Lepas tu kembali. ada juga isu yang berkaitan dengan kerajaan perlu tanggung kos yang agak tinggi untuk membuka pusat-pusat kuarantin wajib, sebab sebelum ni ada juga hotel-hotel kita guna pakai, ada pusat-pusat penginapan dan sebagainya. Mungkin kita boleh pertimbangkan untuk memberikan cas kepada mereka yang baru tiba pulang. Ini mungkin kita menanggung 50%, 50% lagi mungkin mereka boleh menggunakan duit mereka sendiri, kerana ini adalah bukan kita nak berkira atau apa-apa, tapi ini adalah waktu-waktu yang begitu sukar kerana kita berdepan dengan musuh yang kita tidak nampak sama sekali, dan musuh ini sentiasa akan menyerang ketika mana kita dalam keadaan yang alpa, sepertinya Hakim kata tadi. Okey Hakim, dalam masa yang sama juga kita nak lihat kepada perkembangan apa lagi yang boleh kita bawakan kepada penonton Astro Awal ni supaya mereka tahu. Ini satu perkara yang kita maklum sebelum ini di Shah Alam ada satu dinding ataupun tembok yang dilukis dengan mural gambar pemimpin negara. Muka kita ada? Muka kita belum sampai tahap tu lagi. Belum lagi. Mungkin boleh lukis sendiri di rumah dan letak di bilik. Okey, ini berkenaan dengan mural gergasi pemimpin negara yang dilukis di Shah Alam. Cantik kita lihat, tetapi akhirnya ianya terpaksa dipadam. Dah buat cantik-cantik terpaksa dipadam. Sayang. Bukan suka-suka nak padam, tapi terpaksa dipadam akibat tindakan tidak bertanggungjawab ataupun vandalisme individu yang menconteng lukisan tersebut dengan perkataan yang tidak senonoh. Dan itu tindakan yang dilakukan oleh MBSA yang menyatakan bahawa itu tindakan awal untuk mengecat kembali tembok ataupun dinding terbabit dengan warna putih. Laporan polis juga sudah dibuat dan tindakan tegas juga akan diambil. Ini contoh, inilah visualnya. Kita terpaksa blurkan kerana kata-kata kesat ataupun keji yang diconteng di situ, dah elok-elok buat, kemudian terpaksa dipadam kembali. Ya, ini adalah mungkin tindakannya adalah bermotifkan politik ekstrim yang satu budaya yang boleh kita katakan tidak baik dan kurang sihat kepada dalam budaya kita ini. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan lain, yang mana kalau kita semalam Astro Awal ni ada menerima video yang tular di media sosial, dan kami telah pun cuba mendapatkan pengesahan sama ada video itu tulen ataupun tak, dan Ketua Polis daerah Shah Alam telah pun menyatakan bahawa video tersebut adalah tulen. Dan kalau saya sendiri melihat video tersebut 2 minit 20 saat, memaparkan 2 kelibat sosoknya seperti 2 wanita, yang mana salah seorang daripadanya memakai seluar yang singkat dan juga kedua-duanya berambut panjang. Mereka parking kereta di tepi lorong mural gergasi itu. Kemudian dalam masa yang sama juga mereka mula vandalisme mural gergasi memaparkan pemimpin negara, termasuk Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah juga menerima nasib yang sama mural tersebut. Dan sebelum mereka melakukan kegiatan itu dalam tempoh dalam 2 minit sebelum mereka beredar daripada tempat kejadian, dan video itu telah tular, dan kami telah pun mendapat pengesahan daripada Ketua Polis Daerah Shah Alam bahawa video itu adalah tulen, dan pihak polis sedang dalam siasatan yang memang baik untuk mencari mereka, memburu mereka, dan sesiapa yang terlibat dalam kegiatan ini akan ditangkap dan dituduh di bawah seksyen-seksyen tertentu. Okey, dalam masa yang sama juga kita menerima satu berita yang begitu tegas. Hakim, apa cerita? Ini berkenaan dengan Sultan Selangor. Kita faham insiden itu berlaku di Shah Alam, dan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menzahirkan rasa murka dan duka cita terhadap kejadian vandalisme terhadap mural pemimpin negara yang berlaku di Shah Alam. Dan dalam catatan terbaru baginda di Facebook rasmi Istana Alam Shah, baginda ada bertitah bahawa contohnya kata-kata kesat ini semua satu perbuatan yang sangat biadab, biadab, dan baginda kesal dan kecewa dengan tindakan kejadian tersebut kerana hasil karya seni ini berlaku di negeri Selangor. Jadi kita faham, kita tahu baginda Sultan Selangor amat menghargai karya seni pelukis tempatan terutamanya. Dan baginda berpandangan bahawa kejadian ini bukan dibuat oleh orang gila ataupun orang tak siomah atau nakal, tapi lebih kepada bermotifkan politik kebencian. Jadi baginda berharap agar pelaku ataupun dalang di sebalik individu yang melakukan vandalisme ini dapat segera dihadapkan ke muka pengadilan. Ya, dan kita harapkan kalaulah
individu pelakunya sedang menonton awalnya pagi, tolong bersedia kerana anda sedang diburu dan lebih baik anda memberikan kerjasama untuk tampil ke balai polis untuk membantu siasatan tersebut. Okey, dalam masa yang sama saya ingin highlight 3 orang pelukis mural tersebut iaitu 3 anak muda iaitu Muhammad Suhaimi Ali 27 tahun, Muhammad Firdaus 26 tahun dan juga Abdul Hadi Ramli 27 tahun. Dan mural itu sebenarnya baru 2 minggu saja disiapkan dan orang ramai ya di-Pertuan Agong telah pun sempat mencemaduli melawat ke kawasan tersebut. Ketua Pengarah kita juga sempat hero kita pun, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham pun turut sempat meluangkan masa di kawasan tersebut. Siapa yang tak suka Ketua Pengarah Kesihatan? Dia hero kot. Ada masalah lah bagi saya kalau ada orang yang tak suka Ketua Pengarah Kesihatan kita. Tapi mungkin seperti kata Sultan Selangor, ini mungkin bermotifkan politik kebencian. Ya. Dalam politik mungkin kita akan lihat kepada siapakah penerima manfaat akhir di atas sesuatu tindakan itu. Tapi itu kita tak bukan cakap mengenai soal politik, kita bercakap mengenai soal vandalisme itu. Betul, tapi yang bagusnya apabila isu ini berlaku, saya lihat pemimpin daripada kerajaan dan juga pembangkang, kedua-dua pihak menyokong, mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab ini. Okey, Hakim, kita perlu berhenti rehat sebenarnya. Okay, alright. Sebab banyak lagi laporan-laporan kami nak bawakan selepas kita kembali ke rehat pertama ini. Okay, bertemu kembali dalam Awal Ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Fizi Azaman. Kita masih lagi membawakan kepada anda laporan-laporan berita terkini yang terdapat di esraoni.com dan juga apa yang berlaku di sekeliling kita dalam masa 24 jam ini. Dan kita lihat kepada keadaan semasa ketika ini. Kita tahu kesan akibat pandemik COVID-19 ini telah mengakibatkan kadar pengangguran bukan sahaja di Malaysia tapi seluruh dunia meningkat. Tetapi di Malaysia secara khususnya angka ataupun jumlah pengangguran sudah lebih 800,000 sehingga bulan Mei dan angka ini dijangka meningkat. Tetapi dalam masa sama kita lihat ada cadangan yang menyatakan bahawa mungkin mereka yang menganggur ini perlu mempertimbangkan untuk mereka tukar bidang dan menceburi bidang ataupun industri peladangan kerana sektor peladangan ini terutamanya kelapa sawit ataupun getah ini merupakan antara penyumbang utama dalam pertumbuhan negara ataupun penyumbang utama kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Kerana kita lihat tetapi ialah sektor industri peladangan ini antara industri yang dikategorikan sebagai 3D, dangerous, dirty and apa lagi satu D? Tak ingat, tapi dia bahaya, kotor dan berisiko lah. Dan tak dapat perhatian kebanyakan warga Malaysia untuk bekerja dalam sektor ini dan kebanyakan ia diisi oleh warga asing. Tetapi kalau kita lihat data dan juga statistik pada 31 Mac 2020 saja dianggarkan ada lebih 500,000 pekerja yang terlibat dalam sektor ini dan sektor kelapa sawit mempunyai penggantungan paling tinggi kepada pekerja asing iaitu 77% daripada pekerja dalam sektor ini merupakan warga asing daripada Indonesia dan Bangladesh dan dalam keadaan sempadan negara tidak boleh masuk, kita tidak lagi buka sempadan negara kita. Ini membuka ruang ataupun kelompongan dalam mengisi tenaga kerja dan inilah yang perlu dilakukan. Mungkin kita perlu berkorban sedikit, tidak biasa dengan keadaan di ladang itu ataupun mungkin mempunyai kelayakan yang berbeza, tapi kalau itu yang diperlukan untuk kita survive ataupun survival kehidupan, kenapa tidak? Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat sektor peladangan terutamanya kelapa sawit, kalau kita lihat perkembangannya sejak daripada minggu lepas, boleh dikatakan permintaannya semakin meningkat dan harganya kian melonjak naik apabila India yang mengeksport kita punya kelapa sawit yang paling besar sekali telah pun mula mengeksport kembali kelapa sawit daripada kita, sebab kalau kita lihat ada masalah sikitlah pada Januari lepas disebabkan ketegangan isu Kashmir. Tapi sekarang ni permintaannya semakin meninggi dan kita harapkan supaya ramai, sebenarnya kita mahukan anak muda yang ramai, bijak pandai, berdisiplin untuk masuk ke dalam sektor perniagaan peladangan ini kerana dengan idea-idea baru itu kita boleh terokai perkara-perkara baru seperti kita dapat kurangkan kos dan melalui teknologi-teknologi yang boleh kita tampilkan, idea-idea baru perniagaan dan lebih kepada idea-idea baru perniagaan yang kalis krisis. Kalau berlaku lagi krisis COVID-19 kita dapat tepis macam tu je. Tapi dalam masa yang sama kita perlu juga lihat kepada mungkin apakah
alasan ataupun kekangan. Selain satu mungkin tak popular, kedua mungkin gajinya tidak setimpal dengan risiko ataupun kerja keras, kerja berat yang dilakukan. Nak banting tulang 4 kerat ni bukannya kerja senang kan, tapi mungkin perlu dibayar dengan upah yang setimpal, dan mungkin itu akan memudahkan lagi, facilitate untuk mereka menceburi bidang industri peladangan. Kalau Hafizi ditawarkan dengan gaji yang cukup, mungkin boleh ceburi juga. InsyaAllah. Orang kata apa? Berbudi pada tanah. Betul. Akan dapat hasilnya nanti, insyaAllah. Dia ikut musim lah. Tak bulanan, tapi mungkin ikut musim. Tapi sekali dapat, gedebuk. Kan sedap tu, Hakim. Terus pergi bercuti atau beli kereta baru. Okey, kita nak balik ke laporan seterusnya. Ini laporan yang sedikit agak membimbangkan. Ini berkenaan dengan isu pesakit mental, kerana kita lihat laporan ini, apa yang berlaku di Ipoh, Perak ini, seorang pesakit mental maut akibat dipukul oleh rakan sebiliknya hanya kerana dia sering buang air kecil dalam bilik. Ini insiden ni lebih membimbangkan. Insiden ini berlaku di Pusat Jagaan Pesakit Mental di Tambun. Jadi mangsa berusia 57 tahun disahkan lebam, maut, dan ada kesan lebam dekat mata, bawah leher, dekat bawah mata. Dan itu kejadian itu disedari oleh salah seorang pesakit lain yang kemudian maklumkan insiden itu kepada pusat jagaan berkenaan. Dan kita lihat, kalau ikut faktanya, pusat jagaan pesakit mental ni ada 50 penghuni, ada 3 wanita, dan mangsa itu dikatakan terbatas pergerakannya kerana rabun. Jadi mungkin sebab itu dia selalu kencing. Tapi persoalan yang timbul di sini atau membimbangkan adalah bagaimana SOP ataupun keselamatan mereka yang dijaga di pusat jagaan mental ini, kerana mereka ini dihantar ke pusat jagaan mental untuk dirawat, untuk dipulihkan sebelum mereka boleh kembali bergaul dengan masyarakat. Sebab tu dia diasingkan, kerana mungkin menimbulkan risiko. Tapi kalau mereka ditempatkan di tempat yang sama, sesama mereka, tapi ada juga risiko sehingga membawa kepada kematian ini. Jadi mungkin kita perlu menilai semula ataupun relook into the policy yang bagi menjaga, memastikan keselamatan mereka ini terjamin. Ya, betul tu. Dan kalau kita masih lagi mengenai pesakit penyakit mental ni, penyakit mental ni, kalau kita lihat sekarang ini COVID-19 ni, saya ada baca laporan daripada luar negara yang menyatakan bahawa tekanan kepada warga dunia ini, umat manusia di seluruh dunia ini semakin meningkat. Dan juga kalau kita tidak berhati-hati dalam menanganinya dan cuba walaupun berada dalam tekanan mencari jalan keluar daripada masalah-masalah yang dibelenggu, tiada kerja, pengangguran meningkat, tidak dapat membawa makanan balik untuk dihidangkan di atas meja kepada keluarga, ia meningkatkan tekanan. Dan dalam masa yang sama juga kita tidak dapat membayar bil-bil dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang membimbangkan kita. Kita ada Astro ni ada berbual beberapa pakar psikiatri dan sebagainya. Mereka menyatakan bahawa di Malaysia ini orang yang mengalami tekanan perasaan, mereka bimbang dihukum oleh ataupun judge oleh masyarakat. Dan disebabkan perkara itu mereka tidak mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan orang kata bantuan lah kan. Dan kita cuma harapkan bahawa mentaliti seperti ini perlu diubah, bukan sahaja kepada pesakit itu sendiri tapi juga kepada masyarakat setempat itu juga. Kalau kita lihat contoh macam saya dengan Hakim, kalau saya lihat dia dah tak muncul di Facebook, tak muncul di Instagram, diam saja dan sebagainya, dia perlu ada courtesy sebagai seorang kawan untuk telefon, hantar WhatsApp dan sebagainya. Hakim apa cerita, okey ke, baik-baik saja ke, adakah ada masalah dan sebagainya yang boleh dikongsikan. Itulah perkara at least courtesy di depan TV sajalah. Okey, tapi apa pun bercakap berkenaan dengan menghilangkan tekanan ataupun masalah mungkin jiwa kita ni kan, salah satu cara ataupun yang digunakan sepanjang PKP sekarang pun masih lagi gunakan adalah dengan berada di dalam aplikasi hiburan, contohnya media sosial. Kita lihat ramai orang dah mula berada di TikTok dan sebagainya, tetapi dalam masa sama aplikasi TikTok yang berpangkalan di China ini dah mendapat kritikan. Ada beberapa tempat contohnya telah mengharamkan TikTok. India contohnya mengharamkan TikTok. Kemudian syarikat Amazon mengharamkan pekerjanya daripada mempunyai aplikasi TikTok. Dan Amerika Syarikat juga secara keseluruhan juga sudah mengharamkan, saya rasa, aplikasi TikTok. Jadi apabila satu perkara itu telah tiada dan muncul pula aplikasi baru, iaitu aplikasi Reels. Aplikasi Reels ini dijangka menjadi pesaing kepada TikTok. Tapi aplikasi Reels ini dilancarkan oleh Instagram.
Instagram, kalau kita lihat visualnya, kita ada contohnya, kita lihat adalah Instagram kini mempunyai ciri-ciri sama seperti TikTok, di mana kita boleh edit videonya, kepantasan videonya, kita boleh masuk music latar ataupun background music, kita boleh edit video tu bagi cepat, ada bagi dia zoom sikit ke, dia zoom out sikit ke. Ini antara contoh-contohnya, dan mungkin sekarang ini ada sebahagian pengguna sudah mula menerima aplikasi ataupun cubaan ini. Tetapi sekarang ni dia masih lagi belum diberikan keseluruhan kepada semua individu ataupun pengguna. Ya, dan kalau kita lihat isu mengenai TikTok ini adalah kemungkinan besar ia terkait dengan politik antarabangsa lah, berkaitan dengan perang. Kalau kita lihat daripada tahun lepas Disember, China dan juga Amerika, perang dagangan yang tidak habis-habis. Kemudian apabila berlaku krisis COVID-19 ini, Amerika tidak henti-henti menyalahkan China dalam isu tersebut, dan dalam masa yang sama TikTok dan segala perniagaan-perniagaan yang ada di Amerika Syarikat, yang China perniagaannya di Amerika Syarikat kemudian mendapat sekatan dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang berlaku dalam di peringkat antarabangsa, membawa kepada implikasi perniagaan TikTok, aplikasi dan sebagainya ini. Okey, itu antara laporan-laporan yang kami bawakan, tapi anda boleh terus pergi ke laman web extraordinary.com ataupun muat turun aplikasi extraordinary.com di Google Play Store dan juga di App Store untuk mendapatkan perkembangan terkini berita dalam dan juga luar negara, dan ataupun boleh follow sajalah media sosial kami. Baik, sekian Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Faizal Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.